Terima kasih, Dato' Speaker. Saya menyambut baik niat kerajaan untuk meneruskan usaha kami untuk penyerahan semula kuasa untuk pembekalan elektrik kepada Sabah. Tetapi apa yang saya khawatir ialah di mana akta ini dipinda untuk memberi menteri kuasa melalui perintah untuk memberi perintah yang disiarkan dalam warta menggantung kuat kuasa keseluruhan atau mana-mana peruntukan akta ini di bahagian-bahagian yang berlainan di Malaysia. Saya khawatir bahawa apakah jaminannya yang di mana seksyen ini digunakan untuk penyerahan kuasa kepada Sabah sahaja dan bukan untuk salah guna kuasa di tempat-tempat lain ataupun di seksyen-seksyen lain yang perlu digantungkan. Kerana kita perlu tahu bahawa terdapatnya prinsip pengasingan kuasa antara legislatif, eksekutif dan kehakiman. Kuasa menteri untuk menggantung peruntukan adalah bercanggah dengan prinsip pengasingan kuasa untuk saya. Jika menteri boleh menggantung apa-apa peruntukan akta, tiada makna ya parlimen membuat undang-undang. Kedua ialah menteri untuk bidang-bidang yang lain yang bukan penyerahan kuasa, menteri sudah ada kuasa di peraturan Seksyen 60 dan juga Seksyen 63 di mana boleh menjalankan tugas dengan baik. So saya nak dari pengalaman saya menjadi menteri, saya rasa Bakri boleh menjalankan tugas sebagai seorang menteri tanpa ada kuasa ini. Kalau boleh kita buatkan pindaan ini di mana kita spesifik untuk penyerahan kuasa sahaja kepada Sabah dan bukan akta ini yang perlu dipindah tetapi akta bekalan elektrik dan akta Suruhanjaya tenaga yang perlu dipindah supaya kita melimitkan ya kuasa menteri untuk penyerahan kuasa kepada untuk pembekalan elektrik kepada Sabah saja. Dari segi dasar untuk TBB tenaga boleh baru jika boleh Tuan Speaker, saya nak bangkitkan beberapa perkara ya yang saya nampak ada perkembangan TBB sekarang. Yang pertama adalah baru-baru ini pada 23 September 2022. Perdana Menteri dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri telah pun melancarkan Dasar Tenaga Negara 2022 sehingga 2040. Saya tengok sasaran DTN, kita kata Dasar Tenaga Negara DTN ya. Terdapat 3 yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan TBB. Yang pertama, meningkatkan penggunaan EV, electric vehicle dari kurang daripada 1% ke 35% menjelang 2040. Kedua, jumlah kapasiti terpasang TBB dari 4.6 gigawatt ke 18.4 gigawatt. Ketiga, peratus TBB dalam Total Primary Energy Share, TPES ya, iaitu campuran jumlah tenaga utama dari 7.2% ke pada 2018 ke 17% menjelang 2040. 3 lagi sasaran GTN juga di bawah bidang kuasa KETSA. Dengan pendek kata, 6 daripada 9 sasaran DTN adalah di bawah bidang kuasa KETSA tetapi ini adalah dilancarkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi. Soalan pertama saya ialah kepada Menteri, ialah sama ada sejauh manakah KETSA terlibat dalam merangka dasar ini. Oleh sebab dalam perbahasan hari ini kita tumpu kepada TBB, saya ada beberapa soalannya untuk Menteri yang berkenaan dengan TBB dalam DTN. Pertama, untuk sasaran jumlah terpasang TBB dan peratus TBB dalam TPES, berapakah pengurangan karbon yang akan dicapai? Bakri sebenarnya sangat hairan ya, bagaimanakah kerajaan boleh meletakkan sasaran peratus TBB sebelum siap merangka strategi untuk mencapai pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050, iaitu net zero 2050 ya, seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri. Ini adalah kerana hampir 80% pengeluaran karbon adalah daripada sektor tenaga.
Bakri berpendapat bahawa sasaran TBB 17% dalam TPES adalah tidak mencukupi untuk kita mencapai sasaran net zero 2050. Jika kita merujuk kepada laporan Shell Malaysia Sky Scenario bertajuk The Tree, The Sky, The Sun yang dilancarkan pada 6 Julai 2021, laporan ini menggariskan cara untuk Malaysia mencapai net zero 2065, iaitu 15 tahun lebih lambat daripada sasaran yang kita buat hari ini. Dengan sasaran ini pun menjelang 2050, kadar pengelektrikan iaitu electrification rate daripada jumlah tenaga utama ialah 43%, di mana 50% daripadanya tenaga utama adalah daripada TBB. Dengan pendek kata, sasaran yang diletakkan dalam DTN, sasaran TBB yang diletakkan dalam DTN adalah jauh lebih rendah daripada Sky Scenario yang sebenarnya sasarannya lebih lambat 15 tahun daripada sasaran yang diumumkan oleh Perdana Menteri. How does the number adds up? Oleh itu, Bakri ingin tahu bagaimanakah KETSA menentukan sasaran ini. Adakah ia berdasarkan sasaran pelepasan karbon ataupun sasaran ini adalah plug from the sky or an extrapolation of business as usual. Dengan izin. Tambahan lagi, apakah kadar pengelektrifikan, iaitu electrification rate, kerana ini adalah diperlukan untuk menentukan sasaran TBB dalam TPES. Adalah penting KETSA sudah ada angka ini kerana kementerian perlu merancang strategi electrification, mengenal pasti potensi electrification subsektor tenaga seperti pengangkutan industri dan sebagainya. Di samping itu, apakah penembusan solar dalam grid dengan sasaran TBB ini? Kerana ini adalah sangat penting supaya kita ada rancangan untuk mengukur grid mengikut cabaran intermittency solar. Dengan izin. Dari segi TBB pula, salah satu pelan tindakan DTN berkenaan dengan TBB ialah membuka daya tarikan solar teragi melalui P2P, peer-to-peer ya, dan perjanjian pembelian tenaga PPA maya. Ia boleh dicapai paling efektif dengan meminda Akta Bekalan Elektrik 1990, merangkumi third party access framework di mana pihak ketiga boleh akses kepada grid nasional. Adakah kementerian ada rancangan untuk membawa pindahan ini? Bila pindahan ini akan dibentang di Parlimen? Dari segi EV, kita memang tahu bahawa ini adalah landscape teknologi EV berkembangan sangat cepat dan Bakri percaya ini adalah permulaan pertumbuhan peningkatan mendadak untuk EV. Ketika pandemik, kita kalau tengok pada 2020, bilangan penjualan EV sedunia meningkat 41% ya, berbanding dengan penjualan kereta sedunia yang mencatat penurunan sebanyak 16%. Sekarang 18 daripada 20 kenderaan pengeluar kenderaan terkemuka di dunia memperluas portfolio mereka ke EV. Tetapi masalahnya ialah apakah yang kita tengok EV, kita tidak seharusnya tengok dari segi sebagai pengguna, macam mana kita memperluas penggunaan EV, tetapi bagaimana kita menubuhkan ataupun satu industri di Malaysia supaya Malaysia menjadi sebahagian daripada rantaian bekalan EV sedunia, global supply chain of EV. Aku ingin tahu apakah rancangan kerajaan dalam memperkembangkan industri rantaian bekalan EV. Dan aspek spesifik EV ya, yang KETSA di bawah tanggungjawab KETSA ialah memperluas stesen pengecasan charging station. Untuk mencapai 35% EV, rangkaian stesen pengecasan yang meluas adalah diperlukan. Apakah rancangan KETSA? Bilakah pelan dan hala tuju akan diumumkan? Bagi saya, economy of scale boleh dicapai jika rangkaian stesen pengecasan dirancang bersama dengan grid kebangsaan di bawah Incentive Based Regulation IBR. Apakah pendirian menteri dan apakah hala tuju kementerian? Tuan Speaker, izinkan saya sikit masa lagi, saya nak bangkitkan satu perkara sahaja untuk dasar TBB.
Satu lagi adalah isu, sekali lagi saya nak bangkitkan Menteri kalau boleh timbangkan isu ini lagi, iaitu isu pengeksportan TBB. Sudah 2 kali, 3 kali saya bangkitkan. Saya tengok sebab apa saya berita, saya tengok satu kali lagi berita 23 Jun 2022, Singapura mengumumkan bahawa mereka akan mengimport elektrik hydro dari Laos melalui grid Thailand dan Malaysia. Ini adalah projek projek integrasi kuasa Laos, Thailand, Malaysia, Singapura, LTMS PIP, Power Integration Project. Ini bermaksud bahawa Laos akan menggunakan grid Thailand dan grid Malaysia untuk menjual TBB mereka kepada Singapura. Tuan Speaker, saya nak menggunakan sekali lagi menyuruh kerajaan kerana kita perlu tahu peluang yang Malaysia lepaskan apabila kerajaan membuat polisi untuk menghalang pengeksportan TBB ke Singapura. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, pada 25 Oktober 2021, kerajaan Singapura mengumumkan hasrat untuk mengimport sehingga 4 gigawatt renewable energy TBB berkarbon rendah menjelang 2035. Apakah bermaksud dengan ekonomi? Ia bermaksud bahawa boleh menjana dengan 4 gigawatt kita boleh menjana 6 bilion dalam bentuk pelaburan hijau. 50,000 peluang pekerjaan. Kita melepaskan peluang ini dengan ada satu alasan yang saya rasa tak berapa munasabah. Saya telah pun ajukan soalan ini kepada kementerian dan apa yang saya dapat jawapan adalah di mana kalau kita ekspor TBB akan menjadi penghalang untuk Malaysia mencapai sasaran pengurangan karbon. Izinkan saya memberi satu statistik ya, di mana kenapa jawapan ini perlu dipertimbangkan semula. Secara keseluruhannya di Malaysia, potensi tenaga solar, biotenaga dan hidro kuasa kecil yang belum ditorokai masing-masing adalah 270 gigawatt, 3.6 gigawatt dan 2.5 gigawatt. Sebagai perbandingannya, kapasiti jana kuasa sedia ada di seluruh negara adalah 34.6 gigawatt. Ia bermaksud potensi solar saja boleh menjana lebih kurang 8 Malaysia sekarang. Kita ada cukup TBB untuk kita mencapai sasaran pengurangan karbon dan mengekspor TBB supaya kita boleh menumbuh ekonomi hijau di Malaysia dan mencipta lebih banyak peluang pekerjaan. Tuan Speaker, Energy Market Authority Singapura telah membuat sekali RFP ya, mengeluarkan permintaan untuk cadangan RFP yang pertama pada 12 November 2021 untuk mengimport sehingga 1.2 gigawatt tenaga elektrik. Tarikh tutup penghadaran RFP telah pun berlalu iaitu 14 Jun 2022. Pemain-pemain RE TBB yang berpangkalan di Malaysia terlepas pusingan ini. Manakala RFP yang kedua telah pun dibuka suku kedua tahun ini dan saya mendapat tahu bahawa EMA Singapura akan menerima RFP secara berterusan. Dan dengan itu, Pakri sekali lagi menyuruh kementerian untuk menimbang semula polisi yang melarang pengeksportan TBB supaya pemain-pemain TBB yang berpangkalan di Malaysia dapat menyertai RFP yang kedua. Serta kita boleh menerokai banyak lagi peluang pengeksportan TBB dari segi bio-GSIM, bio-CNG ke negara-negara lain. Apabila kita boleh menang bidaan, apabila kita boleh ekspor lebih banyak TBB, pemain RE boleh membuat lebih banyak pelaburan dan mencipta lebih banyak peluang pekerjaan di Malaysia. Janganlah kita lepaskan peluang untuk menambah baik ekonomi negara, terutamanya sekarang di mana ekonomi kita sangat-sangat memerlukan perangsangan pasca COVID. Itu sahaja yang saya nak bangkitkan, harap mendapat pertimbangan daripada Menteri dan Kementerian. Terima kasih Yang Berhormat Bakri.